Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Grup 5 akan membuat pembentangan mengenai satu projek inovasi berasaskan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP di peringkat sekolah menengah. Kumpulan kami terdiri daripada Izzati, Rabiatul, Syafiqah, Hafisa, Ann dan juga Kristen. Kami menggunakan perisian Kotobi Otter untuk membuat e-book kami. Di dalam e-book kami mempunyai gambar, video, latihan serta kuis yang kami gunakan. Dalam masa yang sama kami menggunakan book widget untuk link dengan latihan. E-book kami bertajuk Penaklukan Logik Tingkatan 4 yang terdiri daripada pernyataan dan juga hujah. Kami menyediakan e-book kami dalam bentuk format EPUB dan boleh diakses melalui beberapa e-book reader seperti iBook dan e-book reader yang lain. Okey, baiklah. Sekarang kita akan lihat slide kepada subtopik yang pertama iaitu pernyataan. Okey, untuk tajuk pernyataan ini terdapat 14 slide yang mengandungi penerangan, contoh serta jawapan secara ringkas. Okey, di bawah subtopik pernyataan pula terdapat 6 subtopik kecil. Jadi, untuk memudahkan para pelajar, kami telah membuat 2 background yang berbeza iaitu background untuk penerangan dan lagi satu background adalah berkaitan dengan contoh serta penyelesaian. Untuk pernyataan akan diberikan penerangan berkaitan apa itu pernyataan. Jadi di sini penerangan diberikan dalam ayat yang secara ringkas serta padat, jadi memudahkan para pelajar untuk difaham, diikuti dengan contoh serta penyelesaian. Okey, ini penyelesaian. Okey, ini contoh serta penyelesaian. Okey, untuk nota tambahan pula akan diletakkan di bahagian contoh serta penyelesaian supaya para pelajar dapat take note lah, di mana kita akan letakkan ayat yang lebih ringkas serta padat untuk memudahkan para pelajar untuk faham. Jadi, seterusnya diikuti dengan nota serta contoh dan jawapan bagi subtopik yang dibincangkan sebelumnya. Okey, ini tengok contoh akan diletakkan dengan background buku nota, manakala untuk penerangan akan diletakkan dengan background yang kosong. Jadi, ini tak adalah orang kata para pelajar tu bosan ataupun macam agak keliru ataupun serabut sebab background yang sama. Okay. Ini contoh dan penyelesaian menggunakan background yang sama. Ini adalah subtopik kecil yang seterusnya, di mana kita selaraskan semua subtopik yang seterusnya menggunakan huruf besar dan warna yang sama, serta akan diletakkan tanda soal emoji tanda soal tu di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Okey, subtopik seterusnya dalam bab penaklukan logik adalah hujah. Hujah merupakan proses membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diberi. Hujah ada 2 jenis. Yang pertama ialah hujah induktif, yang kedua adalah hujah deduktif. Hujah induktif adalah kuat dan meyakinkan kerana kesimpulan umum yang dibina adalah berdasarkan kes-kes khusus. Contohnya di sini dia ada 4 premis dan hampir kesemua premis ni menyatakan bentuk persamaan yang sama. Oleh itu, melalui keempat premis ini kesimpulan dapat dibuat dengan menggantikan nombor-nombor ini dengan huruf N. Oleh itu, kesimpulan yang dapat dibuat ialah 2N tolak 1, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Seterusnya adalah hujah deduktif.
Hujah deduktif adalah sah dan munasabah. Kemudian, kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. Hujah deduktif ini, kesimpulan yang dibina adalah berdasarkan premis umum. Hujah deduktif mempunyai 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah premis 1, semua E adalah B. Premis 2, C ialah E. Premis ini merupakan premis umum. Jadi melalui premis umum ini, melalui kedua premis ini, kesimpulan khusus dapat dibuat di mana kesimpulannya ialah C ialah B. Contoh untuk bentuk pertama untuk hujah deduktif adalah premis 1 mengatakan semua gandaan 6 ialah gandaan 3. Premis kedua mengatakan 18 ialah gandaan 6. Jadi kesimpulan yang dapat dibuat melalui premis ini adalah 18 ialah gandaan 3. Seterusnya, hujah deduktif bentuk yang kedua. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, P benar. Jadi kesimpulan melalui premis ini, Q adalah benar. Contoh untuk hujah deduktif bentuk yang kedua ini adalah premis pertama, jika X ialah gandaan 6, maka X ialah gandaan 3. Premis 2, 18 ialah gandaan 6. Oleh itu, kesimpulan yang kita dapat buat melalui kedua premis ini adalah 18 ialah gandaan 3. Seterusnya, bentuk yang ketiga, bentuk hujah deduktif yang ketiga. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, bukan Q adalah benar. Jadi kesimpulan yang dapat dibuat adalah bukan P adalah benar. Beza di antara bentuk yang kedua dan bentuk yang ketiga adalah kita boleh lihat melalui premis yang kedua. Di sini menyatakan P adalah benar. Tapi di sini menyatakan bukan Q. Keyword dia adalah bukan Q, adalah benar. Jadi itu merupakan cara untuk kita membezakan bentuk hujah deduktif yang kedua dan ketiga. Kemudian bentuk hujah deduktif yang pertama ini kita boleh kesan, kita boleh detect ini merupakan bentuk hujah deduktif yang pertama adalah melalui perkataan semua. So, contoh untuk bentuk hujah deduktif yang ketiga, premis 1 mengatakan jika X ialah gandaan 6, premis kedua 17 bukan gandaan 3. So, kita boleh membuat kesimpulan melalui premis ini adalah 17 bukan gandaan 6. Bagi pembentangan untuk bahagian video, buku digital peneknologi adalah terbahagi kepada 2, iaitu video pada penyataan dan juga video pada hujah. Apa yang anda perlu pastikan adalah anda dapat mengakseskan internet bagi memainkan video tersebut. Video yang pertama adalah video pada bahagian penyataan. Video ini, apa yang anda perlu lakukan adalah dengan hanya mengklikkan pada video tersebut untuk memainkan video pengajaran tersebut. Setelah anda klikkan, anda akan dapat sambungkan kepada video pengajaran yang telah diletakkan dalam buku digital tersebut, dan sekiranya anda ingin besarkan skrin, anda hanya perlu klikkan pada button besarkan skrin tersebut. Untuk video yang seterusnya adalah pada bahagian hujah. Video yang terdapat pada bahagian hujah adalah terdapat dua video yang berbeza, iaitu
Video pertama adalah untuk membentangkan tentang bentuk-bentuk hujah yang terdapat dalam topik penaklukan matematik. Penaklukan logik, maaf saya. Anda hanya memerlukan step ataupun cara yang sama seperti pada video yang pertama tadi. Untuk video kedua adalah melibatkan tentang induksi dan juga diduksi dalam topik penaklukan logik. Sekian sahaja pembentangan tentang video dalam buku digital penaklukan logik kami. Sekian, terima kasih. Latihan subtopik 1. Pelajar boleh menjawab soalan latihan ini untuk menambah kefahaman mereka dalam subtopik ini. Soalan 1. Menentukan nilai kebenaran bagi pernyataan yang diberikan, benar atau palsu. Soalan kedua. Tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan matematik di bawah. Soalan ketiga. Tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan matematik yang dikehendaki dalam kurungan. Submit answer. Jawapan boleh disubmit secara online atau offline. Tidak memerlukan data internet untuk submit jawapan. Selepas submit jawapan, tulisan hijau menunjukkan jawapan yang betul. Dan di bawah setiap soalan ada tulisan biru yang menunjukkan penerangan jawapan bagi soalan tersebut. Kuis subtopik 1. Kuis subtopik 1, pernyataan. Pelajar boleh menjawab soalan kuis ini untuk menambah kefahaman mereka dalam subtopik ini. Soalan 1, tentukan sama ada ayat-ayat di bawah pernyataan atau bukan pernyataan. Soalan 2, tentukan sama ada pernyataan di bawah benar atau palsu. True untuk benar, false untuk palsu. Soalan ketiga, tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk yang berikut. Selepas itu, submit answer. Jawapan boleh disubmit secara online atau offline. Tidak memerlukan data internet untuk submit jawapan. Selepas submit jawapan tersebut, tulisan hijau itu menunjukkan jawapan yang betul. Di bawah setiap soalan ada tulisan biru yang menunjukkan penerangan jawapan bagi soalan tersebut. Okey, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana nak guna kuis dan exercise menggunakan aplikasi e-book. Okey, yang pertama kita akan menjawab kuis dalam bentuk objektif, dan di sini kuis kita ada 3 soalan, yaitu soalan 1, 2 dan 3. Soalan pertama, lengkapkan hujah berikut, dan kita diberi 2 premis dan 1 kesimpulan. Premis 1, jika y sama dengan mx tambah c ialah persamaan linear, maka m ialah keturunan bagi garis lurus itu. Kesimpulan pula, 2 ialah keturunan bagi garis lurus itu. Jadi kita tahu M sama dengan 2.
Persamaan linear kita adalah Y sama dengan 2X tambah C. Jawapan yang pertama, Y sama dengan 2X tambah 5 ialah satu persamaan kuadratik. Kita tahu persamaan equation ini adalah persamaan linear. Jadi jawapan yang pertama adalah salah. Ketiga, Y sama dengan 2X tambah 5 bukan satu persamaan linear. Seperti yang jawapan yang pertama, equation ini adalah persamaan linear. Jadi jawapan akhir kita adalah pilihan yang kedua, yaitu Y sama dengan 2X tambah 5 ialah satu persamaan linear. Okey, seterusnya soalan kedua. Maksud deduksi ialah satu proses membuat kesimpulan khusus berdasarkan premis umum atau suatu proses membuat kesimpulan umum berdasarkan premis khusus. Jawapan yang betul adalah suatu proses membuat kesimpulan khusus berdasarkan premis umum. Okey, soalan yang terakhir. Sebuah pentagon mempunyai 5 sisi. Tentukan sama ada ayat ini adalah pernyataan atau bukan pernyataan. Ini merupakan ayat yang benar. Oleh itu, ini adalah pernyataan. Submit jawapan kita. Seterusnya kita akan isi maklumat diri. Ini membolehkan kita melihat jawapan akhir kita. Bagi soalan yang pertama, kita dapat lihat bahawa jawapan kita adalah betul. Yang kedua, sama juga, jawapannya adalah betul. Dan yang ketiga, jawapan kita adalah betul. Seterusnya, kita akan beralih kepada bahagian latihan dalam subtopik hujah. Di sini kita ada beberapa soalan yang perlu diisi dalam bentuk subjektif. Kita akan cuba menjawab soalan ini. Soalan yang kedua, tulis kesimpulan bagi hujah didaktif berikut untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah. Di sini kita akan lengkapkan premis 2. Yang pertama, premis pertama, jika jualan tahunan syarikat ANC melebihi 3 juta, maka pekerjanya mendapat bonus 3 bulan gaji. Dan kesimpulannya adalah jualan tahunan syarikat ANC tidak melebihi 3 juta. Daripada premis 1 dan kesimpulan, kita boleh mendapat jawapan kita, yaitu jika ANC tidak melebihi 3 juta, maka pekerjanya tidak mendapat bonus 3 bulan gaji. Ini jawapan akhir kita. Seterusnya, apabila kita sudah menjawab semua soalan ini, kita akan submit jawapan kita dan isi maklumat diri supaya jawapan ini diantarkan kepada email kita. Seterusnya, selepas kita submit jawapan kita, kita boleh lihat sini sama ada jawapan kita salah atau betul. Oleh itu, dengan menggunakan aplikasi e-book, kita boleh belajar subtopik ini dengan lebih mudah. Bagi contoh, soalan pertama kita mendapat jawapan yang salah, dan di sini kita diberi jawabannya. Dan soalan kedua, kita mendapat jawapan yang betul. Sama juga dengan soalan yang ketiga dan soalan yang keempat. Tetapi soalan yang kelima kita mendapat jawapan yang salah, dan di bawah soalan ini kita dapat jawapan yang benar. Kita boleh lihat skor kita, yaitu 3/5. Itu saja bagi kuis dan latihan bagi subtopik hujah menggunakan aplikasi e-book.